Kita mula daripada bab 15, muka surat 55, muka surat 55. Baik, kita baca daripada sini. Babun fi fadli man mata fi ta'un. Bab keutamaan orang yang meninggal kerana ta'un. Wa bihi qala haddathana al-Qa'nabi an Malik an Abdullah bin Jabir bin Atik an Atik bin al-Harith ibn Atik wa huwa jaddu Abdullah bin Abdullah Abu Ummi annahu akhbarahu anna ammahu Jabir bin Atik akhbarahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam جاء يعود عبد الله بن ثابت فوجده قد غلب فصاح به رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يجبه فاسترجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال غلبنا عليك يا أبا الربيع فصاح النسوة وبكينا وجعل ابن عتيك يسكتهن فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعهن فإذا وجب فلا تبكين باكية قالوا وما الوجوب يا رسول الله قال الموت قالت ابنته والله إن كنت لأرجو أن تكون شهيدا فإنك كنت قد قضيت جهازك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل قد أوقع أجره على قدر نيته وما تعدون الشهادة قالوا القتل في سبيل الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الشهادة 7 سوى القتل في سبيل الله المطعون شهيد والغرق شهيد وصاحب ذات الجنب شهيد والمبطون شهيد وصاحب الحريق شهيد والذي يموت تحت الهدم شهيد والمرأة تموت بجمع شهيد. Imam Abu Daud dengan sanadnya meriwayatkan daripada Jabir bin Atik bahawa beliau memberitahu kepada perawi di bawahnya, iaitu anak saudaranya yang bernama Atik bin Al-Harith, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang atau pergi, boleh kedua-duanya, mengunjungi Abdullah bin Thabit. Lalu baginda mendapatinya telah pingsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak memanggilnya. Tetapi Abdullah tidak menjawab panggilannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirja. Maksudnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu baginda berkata, takdirmu telah mengalahkan kami, wahai Abar Rabi'. Para wanita pun berteriak dan menangis. Lalu Ibnu Atik mendiamkan mereka, yakni cuba mendiamkan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula bersabda, biarkan mereka. Apabila sudah pasti, maka janganlah ada seorang pun wanita yang menangis. Mereka bertanya, apakah sudah pasti itu, wahai Rasulullah? Baginda bersabda, meninggal dunia. Anak perempuannya berkata, demi Allah, sesungguhnya aku memang berharap kamu menjadi orang yang mati syahid. Sesungguhnya engkau telah pun menyiapkan. Jadi di sini, kalau kita kata engkau lebih sesuai. Aku berharap engkau menjadi orang yang mati syahid. Sesungguhnya engkau telah pun menyiapkan segala peralatan perangmu.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memberikannya pahala sesuai dengan niatnya. Apakah yang kamu anggap sebagai mati syahid? Ini sebagai sebab mati syahid? Mereka berkata terbunuh di jalan Allah Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati syahid, yakni sebab mati syahid selain terbunuh di jalan Allah ada 7. Ini ada 7 lagi. Yaitu orang yang meninggal kerana ta'un. Itu bahasa kita sampar ataupun wabak. Syahid. Orang yang meninggal kerana ta'un, syahid. Orang yang mati tenggelam, yakni lemas, syahid. Orang yang meninggal kerana sakit radang selaput dada, syahid. Orang yang meninggal kerana sakit perut, syahid. Orang yang terbakar, yakni mati kerana terbakar, syahid. Orang yang meninggal kerana ditimpa runtuhan, syahid. Dan wanita yang meninggal dalam keadaan hamil juga syahid. Itulah hadis di bawah bab ni. Kita akan bincangkan hadis di bawah bab ke-15 ini. Hadis nombor 3111. 3111. Tajuknya babun fi fadli man mata fi ta'un. Bab keutamaan orang yang meninggal kerana ta'un. Keutamaan atau kelebihan atau fadilat. Jadi di sini kelebihan ini baru ada apabila kita tidak mencarinya. Kita tidak berusaha mengadakannya atau mencarinya. Ada kalanya kelebihan itu baru kita dapat apabila kita berusaha melakukannya. Ini tidak. Kelebihan itu baru dapat kalau kita bukan mencarinya, bukan dengan sengaja mengadakannya. Tidak. Sebaliknya bahkan kita mengelak daripadanya. Cuba lari daripadanya kalau boleh. Sebab Nabi SAW menyuruh kita kalau boleh melarikan diri daripada penyakit-penyakit. Jadi ada 2 bentuk fadilat ataupun kelebihan. Satunya, kelebihan itu diperolehi dengan melakukannya. Seperti kelebihan bersembahyang malam, kelebihan mengerjakan solat-solat sunat, puasa sunat, sedekah, derma, dan macam-macam lagi. Itu dengan kita mengerjakannya, melakukannya, baru dapat kelebihan itu. Ada juga kelebihan yang macam ni. Kelebihan yang kita tidak memperolehinya jika kita berusaha mendapatkan, kita mencarinya atau kita menimbulkannya, menyebabkan berlaku itu tak dapat kelebihan. Bahkan itu dapat dosa. Misalnya kelebihan mati syahid, sama juga. Kelebihan mati syahid. Ada kelebihan. Tapi bukan dengan sengaja cari. Cari perang boleh dielakkan lagi. Sengaja kita mengada-ngadakan, menimbulkan suasana perang itu untuk nak mati syahid. Itu tak boleh. Bukan begitu. Kita nak mati syahid, kita tidak bersedia untuk melindungi diri kita dengan memakai alat-alat yang sesuai lah. Kita pakai baju besi ke, ada perisai ke, dan sebagainya. Kita tidak menyediakan itu. Kita tidak mencari sebab-sebab yang melindungi kita daripada mati syahid.
daripada terkena ketikaman, tembakan dan sebagainya yang menyebabkan kita mati. Itu tak dapat kelebihan itu. Kelebihan itu baru dapat apabila kita menyiapkan diri kita dengan lengkap. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam setengah-setengah peperangan tu dia pakai baju besi 2 lapis. Dia kata kelebihan mati syahidnya, kenapa tidak? Tak payah pakailah baju besi tu. Tak boleh. Dengan syarat-syarat seperti itu. Maknanya kita cuba mengelak daripadanya. Tiba-tiba mati juga. Baru ada kelebihan. Baru dapat kelebihan. Kalau kita sengaja menimbulkan suasana perang, orang kafir tidak nak perang pun dengan kita. Kita tu yang beria-ria nak perang. Mencetuskan suasana perang. Itu tak boleh. Tak dapat kelebihan. Kelebihan itu baru dapat apabila bukan kita yang mencetuskannya. Dan kita telah, kalau berlaku, kita telah mengambil sebab-sebab untuk mengelak daripada mati. Walaupun mati syahid itu ada kelebihannya. Tapi kita cuba mengelak. Itu dengan syarat-syarat seperti itu. Baru dapat kelebihan ini. Sama juga dengan ta'un ni. Ta'un ini satu penyakit yang kita diperintahkan supaya mengelak daripadanya. Setelah kita mengambil langkah-langkah mengelak daripada ta'un itu, tiba-tiba kita kena juga. Baru dapat kelebihan itu. Kalau kita sengaja menimbulkan suasana, mungkin orang-orang zaman sekarang ni boleh mencipta virus dan sebagainya, disebarkannya. Disebarkannya dalam masyarakat. Untuk nak dapat ta'un misalnya, itu kelebihan ta'un, itu tak boleh dapat. Itu berdosa lagi ada. Kita sendiri pun kena, orang lain pun kena. Itu berdosa namanya. Jadi ta'un ini, nama macam ni tidak khusus dengan apa yang dikenali sebagai wabak ta'un itu saja. Bahkan wabak-wabak yang lain juga sama. Macam kita baru alami sekarang ni pun masih duduk ada lagi. COVID-19 itu sama jugalah. Sama juga. Kita kena mengelak. Berusaha sedaya upaya dengan apa cara sekalipun untuk mengelak. Tak boleh kata kelebihan ni, dah ada kelebihan ni, kita dedahkan diri kita. Tak kisahlah. Misalnya kalau perlu divaksin, kita tidak vaksin. Dengan vaksin mungkin kita terpelihara kira-kiranya. Kita tidak. Bahkan kita secara bebas, secara tidak teragak-agak berjalan ke mana-mana dalam keadaan orang dah larang. Jangan berjalan, jangan begini, jangan begini. Kita buat semua. Sebab apa nak dapat kelebihan? Ni mati. Tak dapat. Macam tu berdosa ada. Tak dapat. Dapat ni, kelebihan ni baru dapat apabila kita cuba mengelak. Kita tidak nak. Kita tidak menyebabkan wujudnya. Tiba-tiba berlaku dan kita terkena. Baru dapat kelebihan. Banyak kelebihan ni, fadilat ni ada dua macam. Satunya dengan kita mengerjakannya. Banyaklah yang seumpama itu. Yang keduanya, kita cuba mengelak. Bukan kita mencetuskannya. Tetapi berlaku juga kepada kita. Itu baru dapat kelebihan ini. Termasuklah yang ni. Bukanlah yang disebut dalam ni mati, tenggelam, lemas, mati terbakar. Itu ada mati syahid, maknanya ada kelebihan. Jadi eloklah kita menyediakan satu keadaan, buat rumah pun tidak kukuh, biar kita ditimpa oleh bumbung tu dah mati. Kerana ditimpa runtuhan. Alasan itu tak boleh, itu tak betul, itu salah. Bahkan kita kena buat bangunan, rumah dan sebagainya sekukuh mungkin, sedapat mungkin kukuh, kuat, supaya tidak berlaku runtuhan. Dengan mudah, dengan sedikit gegaran bumi, gempa bumi dan seumpamanya, sedikit saja dah runtuh. Kita tak buat begitu. Kita buat paling kukuh. Tapi berlaku juga. Kalau kita naik bot, kita dah pakai dah pelampung, penyelamat itu.
ada sedia dah semua tu. Tiba-tiba mati juga, lemas, tenggelam, baru dapat kelebihan itu. Tapi kalau kita tidak bersedia, tidak ada persiapan seperti itu, lalu kita tak pandai berenang, kita lemas dengan sengaja, itu tak boleh. Kena pihak yang mempunyai motorboat itu dia kena sediakan benda-benda tu. Dan pihak kerajaan pun kena wajibkan benda-benda seperti itu. Kalau tidak dikira bersalah. Bersalah. Tak dapat kelebihan itu. Tak dapat kelebihan itu. Jadi orang-orang yang berkenaan yang sepatut menyediakannya, kalau tidak menyediakannya berdosa. Begitu. Jadi kelebihan ini dapat setelah cukup syarat-syaratnya. Semualah yang tersebut di dalam hadis ini, gitu maksudnya. Baik, keutamaan atau kelebihan, fadilat orang yang meninggal kerana ta'un, besar fadilatnya. Kerana Nabi SAW telah menyebutkan ia mati syahid. Mati syahid. Ada kelebihan lah. Bila begitu ada kelebihan. Mati syahid, besar kelebihannya. Tapi dengan syarat-syarat tadilah. Jadi padahal dalam hadis ni di bawah ni ada beberapa lagi, bukan ta'un saja. Sakit ini, kerana ini, boleh mati syahid juga. Tapi Imam Abu Daud ambil bahagian ini sahaja untuk dijadikan tajuk. Mana yang lain-lain tu pun boleh dibuat tajuk yang berasingan juga. Mana semuanya sama lah. Maksudnya hukumnya sama. Mati syahid. Dan semuanya ada kelebihan. Tidak kerana ta'un sahaja. Cuma Imam Abu Daud buat di sini tajuk ni ta'un. Sebab ta'un ini bila berlaku ia berleluasa, umum. Mungkin yang terkena tu bukan seorang saja. Jadi kematian itu ramai berlaku, beramai-ramai mati. Bukan seorang saja. Jadi ini lebih menakutkan lagi lah. Dan lebih mencemaskan lagi suasana tu. Sampai satu peringkat kadang-kadang bila berlaku ta'un itu, sehingga tak ada dah orang yang dapat mengebumikan orang mati itu. Itu teruk lah. Teruk. Susah. Sama juga dalam perang. Orang ramai mati, jadi sehingga tak ada dah yang dapat kebumikan orang mati itu. Begitulah yang berlaku baru setahun dua lepas dalam COVID di setengah-setengah negara tu. Memang sampai ke peringkat itu. Jadi patutlah dibuat tajuk. Adapun yang lain-lain tu mungkin tak mesti beramai-ramai kan. Tapi dapat juga kelebihan tu. Ini kelebihan orang yang mati fit ta'un, kerana ta'un. Baiklah. Imam Abu Daud mengambil hadis ini daripada Al-Qa'nabi. Al-Qa'nabi nisbah kepada datuk perawi ini. Jadi Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Jadi keturunan dia tu, anak cucu dia tu semua dikaitkan dengan Qa'nab, datuk. Jadi Abdullah bin Maslamah. Al-Qa'nabi ini yang dimaksudkan ialah Abdullah bin Maslamah. Kalau kita sambung lagi, bin dia tu bin Qa'nab. Jadi Qa'nab itu datuk dia lah. Jadi nama nisbah ni bagi Abdullah ini adalah berpunca daripada nama datuknya. Jadi orang-orang daripada keturunan dia, adik-adik dia dan sepupu-sepupu dia dan lain-lain, semuanya Al-Qa'nabi. Tetapi Al-Qa'nabi yang dimaksudkan di sini ialah Abdullah bin Maslamah. Bukan keluarga dia yang lain, orang-orang lain daripada anggota keluarga dia pun Al-Qa'nabi juga, tapi bukan itu yang dimaksudkan. Sebab perawi hadis ini ialah Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab. Abdullah bin Maslamah ini kita sudah bertemu dah sebelum ni. Jadi kita tak sebutlah tentang biodatanya. Dan dia ni adalah seorang yang hebat lah, perawi utama
antara perawi utama dalam Sunan Sittah. Dan dia ni adalah murid Imam Malik. Dan dia mempunyai Muwatta' tersendiri. Namanya Muwatta' Al-Qa'nabi. Muwatta' yang umum tersebar hari ini adalah Muwatta' Yahya bin Yahya. Riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi, anak murid Imam Malik yang tinggal di Andalusia. Sekarang ini Spanyol. Itulah yang masyhur, yang tersebar hari ini ke serata dunia itu, yang popularnya yang itu. Muwatta' riwayat Yahya. Ada satu lagi Muwatta' riwayat Al-Qa'nabi. Itu maksudnya riwayat Abdullah bin Maslamah ni lah. Abdullah bin Maslamah ni adalah salah seorang murid Imam Malik. Seperti Yahya bin Yahya itu juga. Jadi Muwatta' ni berdasarkan riwayat anak-anak murid Imam Malik yang berlain-lainan. Dia sedikit sebanyak ada perbezaannya. Ada yang bilangannya lebih banyak, ada yang lebih kurang, ada dahulu, ada kemudian, begitu. Sebab tu kalau kita tengok nuskha-nuskha Muwatta' itu berbeza-beza. Imam Muhammad bin Al-Hasan Al-Syaibani juga meriwayatkan Muwatta' Imam Malik itu. Tapi Muwatta'nya jauh berbeza daripada Muwatta' orang lain. Kurang, tidak sebanyak Muwatta' orang lain. Tapi dia terima daripada Imam Malik juga. Namanya Muwatta' Imam Muhammad. Lebih masyhur dengan Muwatta' Imam Muhammad. Sebab dia ada buat tokok tambah di sana sini yang tidak ada di dalam Muwatta' yang lain. Muhammad bin Hasan itu anak murid Imam Abu Hanifah. Salah seorang anak muridnya yang utama lah. Jadi dalam Muwatta' dia tu, selain dia bawa hadis Imam Malik, dia ambil hadis Imam Malik, pendapat orang yang dikemukakan ialah pendapat Imam Abu Hanifah, bukan pendapat Imam Malik. Kalau pendapat lebih banyak dikemukakan pendapat Imam Abu Hanifah. Gitu. Padahal asasnya ialah Muwatta' Imam Malik juga. Jadi yang diambil daripada Muwatta' Imam Malik itu hadis-hadisnya dan asar-asarnya. Adapun Muwatta' Yahya bin Yahya Al-Masmudi ni, dia banyak kemukakan pendapat Imam Malik sendiri. Selain daripada hadis dan asar yang diriwayatkan oleh Imam Malik itu. Sebab itu dia lebih popular, sebab orang nak tahu pandangan Imam Malik tentang hadis-hadis itu. Itu istimewanya dalam riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi. Tapi Muwatta' Imam Malik yang diriwayatkan oleh Imam Muhammad itu ada kelebihannya yang tersendiri pula, iaitu selain daripada ia meriwayatkan hadis berdasarkan sanad Imam Malik, dia kemukakan juga pendapat gurunya yang seorang lagi, iaitu Imam Abu Hanifah. Dari situ kita dapat tahu Imam Abu Hanifah ni dia berpegang dengan hadis-hadis juga. Dia berpegang dengan hadis-hadis juga. Kita dapat tahu seorang lagi tokoh. Jadi riwayat kitab dia tu sebenarnya menggabungkan usaha dua orang imam lah, Imam Malik dan juga Imam Abu Hanifah. Itu kelebihannya dari sudut tu. Sebab murid-murid Imam Malik ni dia tidak semasa, bukan semasa, ada yang dahulu, ada yang kemudian. Imam Malik pun kitab dia tu dia ada buat penambahan di sana sini, ada pembaikan, ada yang dia buang pula, ada yang dia tukar dengan yang lain, begitu. Sebab itu jadi berbeza-beza Muwatta'nya. Hadis ini pun ada juga dalam Muwatta' Imam Malik. Riwayat Yahya bin Yahya Al-Masmudi itu pun ada juga. Jadi ini adalah riwayat Imam Malik di dalam Muwatta'nya dan juga di luar Muwatta'nya. Kalau yang ini maksudnya di luar daripada Muwatta'. Di luar daripada Muwatta'. Tapi di dalam Muwatta' pun ada juga. Ada setengah-setengah riwayat Imam Malik itu terdapat di luar Muwatta'. Di dalam Muwatta' tak ada. Itu ada juga yang macam tu.
Jadi ini yang dalam Muwatta' pun ada, di luar Muwatta' pun ada. Riwayat Al-Qa'nabi ini. Meriwayatkan kepada kami, siapa kata? Imam Abu Daud lah kata. Maknanya Imam Abu Daud ni berdasarkan sanad ini, perantaranya hanya seorang sahaja. Di antara dia dengan Imam Malik itu hanya seorang, iaitu anak murid Imam Malik. Daripada Abdullah bin Jabir bin Atik. Imam Malik mengambil hadis ini daripada Abdullah bin Jabir bin Atik. Daripada Atik bin Al-Harith bin Atik. Dia, Atik bin Al-Harith bin Atik, adalah datuk Abdullah bin Abdullah. Adalah datuk Abdullah bin Abdullah tadi. Ya, Abdullah bin Abdullah. Atik bin Al-Harith itu, Atik bin Al-Harith bin Atik adalah datuk Abdullah bin Abdullah tadi. Ayah sebelah ibunya. Baik, di sini kita ada beberapa nota. Sebelum itu, saya sudah sebut dah beberapa kali dalam kuliah-kuliah yang lain juga, bahawa nama dalam penggunaan orang-orang Arab ini ada beberapa. Macam di sini Al-Qa'nabi, ini nama nisbah nama, atau nama keluarga, nama nisbah atau nama keluarga. Tapi nisbah tu, kalau nisbah kepada salah seorang nenek moyangnya itu boleh kita kata nama keluarga. Tapi ada kalanya nisbah itu tidak nisbah kepada orang, tapi nisbah kepada negeri, tempat tinggal, nisbah kepada pekerjaan dan lain-lain. Itu bukan nama keluarga lah. Itu nisbah kepada apa yang dinisbahkan itulah. Nisbah kepada negeri ke misalnya, nisbah kepada pekerjaan ke, profession perawi itu ataupun nenek moyang dia. Misalnya kita kata As-Sabuni, itu nama nisbah lah tu. Nisbah kepada sabun. Bahasa Melayu pun sabun. Maknanya pekerjaan keluarga dia tu buat sabun atau menjual sabun. Gitu, bukan keluarga, pekerjaan. Jadi nisbah ni macam-macam pula. Itu satu. Yang kedua, nama panggilan. Dipanggil kunyah. Kunyah itu nama panggilan. Kunyah macam Abu Yusuf, Abu Hanifah, Ibnu apa-apalah, Ibnu Rushd, Ibnu Aqil. Itu semua kunyah dipanggil. Nama laqab, nama gelaran. Seperti kita kata Al-A'mash. Itu nama gelaran, bukan nama sebenar. Nama juga tu. Al-A'mash. Al-Fallas. Misalnya. Al-Fallas. Itu nama gelaran. Macam-macam lah lagi. Nama gelaran tu pun luas pula. Seterusnya, nama diri. Panggil alam. Alam tu nama diri. Kalau di sini, nama diri perawi ni ialah Abdullah. Itu nama diri dia. Tetapi dalam penggunaan orang Arab ni, dia boleh jadi saja dia gunakan mana-mana satu daripada yang kita sebut tadi. Kalau macam di sini, nama nisbah. Dan kalau kita tengok di sini, nisbah ni mesti kalau ya di akhir dia. Dan ya itu bersabdu. Itu pengenalannya. Kalau ya itu bersabdu, ya di akhir perkataan, dan ya itu bersabdu, itu tanda nama nisbah. Itu tanda nama nisbah. Kalau ya itu tidak bersabdu, ya itu macam mati, macam-macam pula. Kalau nama tu dipanggil isim mangkus, bukan isim mansub, tidak, tapi isim mangkus. Kalau ya akhir, misalnya al-qadi,
Itu tidak bersabdu. Al-Qadhi itu tidak bersabdu. Jadi itu nama isim mangkus namanya. Ni kalau macam ni ia bersabdu isim mansub nisbah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita nak tengok di sini. Malik meriwayatkan daripada Abdullah bin Abdullah. Ayah dia pun sama nama dengan dia. Ini biasalah. Di kalangan orang Arab sangat biasa. Tapi di kalangan kita ada juga, cuma kurang biasa. Abdullah 139. Abdullah bin Jabir bin Atik adalah perawi thiqah. Riwayatnya terdapat di dalam ke-66 kitab utama hadis. Maksudnya dalam Sunan Sittah tu ada riwayat dia. Abdullah bin Abdullah. Daripada Atik bin Al-Harith bin Atik. Ini kalau dalam sanad ni, ni bin Jabir bin Atik. Atik bin Al-Harith bin Atik. 140. Al-Ansari Al-Madani. Al-Ansari Al-Madani. Ibnu Hibban menyenaraikan Atik bin Al-Harith sebagai salah seorang perawi thiqah. Sesetengah ulama hadis menganggapnya sebagai perawi makbul sahaja. Makbul sahaja. Maknanya perawi yang tidak begitu kuat. Sebab itu hadis ini mengikut setengah-setengah ulama hadisnya, mereka letak pada tahap hadis hasan sahaja. Kerana inilah, kerana perawi ini makbul. Jadi kalau perawi makbul itu hasan. Tetapi berdasarkan orang lain tidak lebih tinggi lagi daripada itu, mereka kata hadis ini bertaraf sahih. Begitu. Bertaraf sahih. Walau bagaimanapun, sahihnya itu bukanlah sahih menurut syarat Imam Bukhari. Tidak sampai ke peringkat itu. Makna sahih orang lain lah yang lebih rendah syaratnya itu. Selain Abu Dawud, An-Nasai juga meriwayatkan hadisnya. Dalam Sunan Nasai pun ada juga riwayatnya. Dia, yakni Atik bin Al-Harith bin Atik, adalah datuk Abdullah bin Abdullah. Ayah ibunya. Ayah sebelah ibunya. Itu maksud ayah sebelah ibunya. Mana ayah tu maksudnya datuk lah, sebelah ibunya. Jadi di sini 141. Maksudnya ialah datuk keduanya. Satunya dia sebut datuk. Yang kedua sebelah ibu. Datuk di sini bukan datuk yang mula-mula, datuk yang dekat, tidak. Datuk yang jauh. Iaitu datuk keduanya. Iaitu bapa bagi datuknya. Kerana datuk pertamanya ialah Jabir. Kalau kita tengok di sini, Abdullah bin Jabir bin Atik. Jabir ni datuk pertama bagi Abdullah ni. Atik tu datuk kedua dah tu. Tapi orang Arab ni, dia sebut juga datuk. Walaupun datuk kedua, datuk ketiga, bahkan datuk keempat. Dia sebut datuk lagi. Tapi datuk itu dipanggil datuk Al-Jaddul Fasid. Al-Jaddul Fasid dipanggil. Begitu. Sebelah ibu pula. Bahawa dia, yakni Atik bin Al-Harith bin Atik, telah memberitahu Abdullah bin Abdullah, sesungguhnya pakciknya, iaitu Jabir bin Atik. Jadi ayah dia nama Al-Harith. Adik-beradik Al-Harith ni Jabir. Jabir bin Atik. Telah memberitahunya. Telah memberitahunya bahawa Rasulullah SAW telah datang mengunjungi atau pergi mengunjungi Abdullah bin Thabit. Baik. Jadi pakcik bagi Atik bin Al-Harith ini siapa? Jabir. Al-Harith bin Atik. Jabir bin Atik juga. Begitu. Pakcik dia.
Jabir bin Atik adalah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya diriwayatkan oleh Abu Dawud dan An-Nasa'i. Jadi dia yang bagi tahu kepada Atik bin Al-Harith bin Atik. Atik bin Al-Harith bin Atik ini adalah datuk kepada Abdullah bin Abdullah tu, perawi tu. Jadi mana sekitar keluarga nenek moyang dia lah. Perawi hadis ini memberitahunya bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengunjungi Abdullah bin Thabit. Abdullah bin Thabit bin Qais Al-Ansari, sahabat Ansari. Beliau meninggal semasa hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi. Ni ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ni pengsan kan. Lepas tu matilah dia. Semasa hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi. Lalu baginda mendapatinya telah pingsan pada ketika itu. Telah pingsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berteriak memanggilnya. Panggil derahlah, kuatlah. Tetapi Abdullah tidak menjawab panggilannya. Abdullah bin Thabit ni tidak menjawab panggilannya sebab dia pingsan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirja'. Kita jadikan bahasa Melayu lah. Saya tidak pasti dalam kamus ada ke tidak istirja' ini. Tapi bolehlah. Sebab bahasa kita kalau bertasyahud, maknanya mengucapkan syahadah. Bertasyahud. Bertasbih. Yang mengucapkan subhanallah dan seumpamanya. Subhana rabbiyal a'la dan sebagainya. Itu bertasbih. Bertahmid. Mengucapkan alhamdulillah. Ini beristirja', maksudnya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi adakah dia sudah mati pada ketika itu? Belum lagi. Jadi apabila berlaku sesuatu yang mengejutkan, yang mencemaskan, memang sunnah Nabi-nya ucapkan begitu. Tak mesti bila mati saja. Mati itu ialah kemuncaknya lah. Kalau lampu terpadam pun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un juga. Tidak khusus dengan mati saja. Dalam Quran pun Allah SWT sebut orang-orang yang beriman itu iaitu orang-orang yang bila ditimpa musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW mempraktikkan apa yang tersebut dalam Quran itu. Misalnya pengsan, tidak menyahut panggilan kita. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nabi SAW mengamalkan apa yang tersebut dalam Quran itu. Dan begitu juga pada ketika terpadam lampu, pelita dan sebagainya pun, itu pun Nabi SAW ajarkan baca ataupun istirja' juga. Ucapkan inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Ini dipanggil termasuk dalam bab nahat. Dia panggil. Kalau orang yang belajar ilmu saraf peringkat tinggi sikit, dia akan bertemu dengan bab nahat. Nahat itu maksudnya ukir. Babun nahti. Bab ukiran. Ukiran bahasa. Ukiran dalam bahasa. Kalau belajar surah rendah-rendah ni tak ada lagi bab nahat itu. Kalau kita belajar Matnul Izzi, Matnul Maqsud, karangan Imam Abu Hanifah tu tak bertemu lagi. Dia kena atas lagi. Baru bertemu babun nahti. Dalam bahasa Melayu pun ada juga nahat ini. Sebenarnya. Tapi saya tak tahu bahasa Melayu panggil apa. Ahli-ahli bahasa Melayu sebut termasuk di bawah kaedah apa kalau macam tu. Contohnya pawagam. Pawagam tu apa maknanya? Panggung wayang gambar. Dia ringkas daripada beberapa perkataan. Perkataan itu dipanggil perkataan manhut, yang kalau dalam bahasa Arab lah, yang telah diukir, telah dipinda.
diubah diringkaskan daripada beberapa perkataan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tu panjang. Istirja. Istirja apa maknanya? Itu. Hauqalah. Hauqalah. Itu pun perkataan termasuk di bawah kaedah nahad juga. Jadi sebutkan la haula wa la quwwata illa billah. Istighfar. Istighfar itu pun termasuk di bawah kaedah yang sama juga. Jadi mengucapkan astaghfirullah. Astagfirullahaladzim atau astagfirullah saja ke? Itu ucapkan istighfar. Ucapkan astagfirullah, dikatakan istighfar. Dan begitulah seterusnya, banyak lagi. Dalam bahasa Melayu pun ada juga begitu. Saya saja duduk cakap ni, saya nak tanya lah sikit, ramai-ramai ni tentu ada cikgu, ada macam-macam kan, ahli bahasanya. Selain daripada Pak Agam tu, siapa ingat lagi tu? Kalau bahasa Melayu yang reka-reka begitu, banyak sebenarnya. Ada apa lagi? Akronim, Ustaz. Akronim itu Inggeris lah kan. Melayu akronim juga. Bahasa singkatan macam debunga. Debunga. Lagi apa lagi? Debunga. Debu dan bunga. Debu tu dan bunga, debunga. Lagi-lagi purata, pukul rata, purata. Kugiran. Kugiran. Macam-macam ada kan. Banyaklah tu. Bahasa kita pun ada. Jadi gitulah. Istirja. Lalu baginda berkata, takdirmu telah mengalahkan kami, wahai Abar Rabi'. Jadi nama kunyahnya, panggilannya Abdullah bin Thabit itu ialah Abu Rabi'. Takdirmu telah mengalahkan kami, wahai Abar Rabi'. Nabi kata sambil-sambil tu. Kerana kehidupanmu sangat disenangi kami lantaran kerja-kerja kebajikan yang dilakukan olehmu dalam Islam. Jadi gitulah, sebab itu Nabi kata begitu. Kalau kita lah nak biar dia hidup lagi lah. Dia orang baik, kita suka dengan ada dia tu. Kerjanya pun baik-baik dalam Islam. Ada sumbangan dia, ada jasa dia. Kalau boleh dia buat lagi lah. Itu kehendak kita kan. Tapi kehendak Allah pula lain. Itulah takdir. Takdir mengalahkan kami. Itu maksudnya. Takdir mengalahkan kami, mengatasi kami. Kehendak kitanya kiranya begitu, tapi Allah lebih tahu. Dia gitu. Takdirmu telah mengalahkan kami. Para wanita pun bila dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beristirja' itu, mereka ingat matilah. Para wanita pun berteriak dan menangis. Biasalah, orang perempuan itu dia perasaannya halus, seni. Bila mengalami keadaan-keadaan seperti ini, biasalah mereka itu berteriak, menangis. Agak kuatlah kedengaran. Lalu Ibnu Atik cuba mendiamkan mereka. Tiba-tiba Rasulullah SAW pula bersabda, biarkan mereka. Kenapa biarkan ini? Di sini 145 kita ada nota. Rasulullah SAW membiarkan mereka menangis kerana ia tidak sampai ke peringkat meratap. Itu sebab Rasulullah kata biarlah mereka tu menangis. Tidak sampai ke peringkat meratap. Ini yang lebih tepat dalam memahami hadis ini. Bagi saya, sebab saya tengok beberapa syarah, ada syarah yang mengatakan hadis ini bercanggah dengan hadis lain. Sebab Nabi larang kalau hadis lain. Ini nampak Nabi biarkan pula. Nampak seolah-olah haruslah menangis itu. Contoh, sebagai contohnya saya nak tunjuk dalam Al-Manhalul Azbul Mawrud ini. Ini syarah kitab Sunan Abi Dawud. Yang berada di hadapan saya ketika saya tulis tu. Tapi saya tak ambil yang ni sebab bagi saya itu fahaman dia lah. Tak mesti kita terikat dengan fahamannya. Misalnya dia kata, "Ghulibna 'alaika ya Abar Rabi'." Ini tak apalah.
Seperti di sini. Qauluhu fasahan niswah wa bakain. Maka perempuan-perempuan itu pun berteriak dan menangis. Yakni rafa'na aswatahunna bil buka. Angkat suara lah menangis. Wa yu'khadhu minhu jawazu raf'i as-saut bil buka qurbal maut. Jadi kita dapat faham daripada hadis ini keharusan mengangkat suara ketika menangis. Menangis tu dengan kuatlah. Boleh, harus. Sebelum mati, dekat seseorang nak mati tu, kalau ada menangis begini, zahirnya menunjukkan boleh. Sebab Nabi SAW aqarrahunna, mentakrirkan perbuatan mereka itu. Mana membenarkanlah. Nabi kata biarkanlah. Begitu. Wa mana'ahunna ba'dahu. Kalau selepas itu. Mana kalau mati sungguh, kalau tak mati sungguh lagi, tak apa. Nak menangis itu, sekadar itu. Menangis begitu. Lepas tu dia kata, tetapi kita tidak mengetahui ada, saya tak perlu baca lah teks ni jadi panjang, lambat. Tetapi kita tidak mengetahui ada mana-mana ulama berpendapat begitu. Maknanya kalau belum mati tak apa. Kalau lepas mati baru tak boleh. Tak ada pula ulama yang berpendapat begitu. Sedangkan zahir hadis ini menunjukkan kalau sebelum betul-betul mati itu tak apa menangis. Nabi SAW biarkan. Dan selain daripada itu, kata pengarang ni, hadis-hadis larangan daripada meratap secara mutlak bercanggah dengan hadis ini. Terutamanya kalau dalam kitab Sunan Abi Daud ni sendiri, di bawah Babun Nauh, ada riwayat Yazid bin Aus. Dia kata saya masuk menziarahi Abu Musa ketika dia sakit teruk. Isteri dia menangis. Atau menyusahkan hatinya lah, menyebabkan dia gelisah. Abu Musa pun kata kepada dia, tidakkah engkau pernah dengar Rasulullah SAW telah bersabda? Mana Rasulullah larang? Isteri dia kata, memang dengar, kata dia. Qala, kata perawi, lepas dia tanya begitu barulah senyap isteri dia. Kamu tak dengar kan Rasulullah kata begini? Dia kata dengar. Lepas tu baru dia senyap. Hingga hadis seterusnya. Selain daripada itu, Rasulullah SAW dalam banyak hadis yang lain lagi melarang perbuatan seperti itu. Mengangkat suara, menangis. Dan ada lagi hadis riwayat Bukhari Muslim daripada Abi Burdah bin Abi Musa. Kata dia Abu Musa sakit tu, dia pengsan. Dan kepala dia pada ketika itu berada di haribaan salah isteri dia. Seorang perempuan lah daripada ahli keluarga dia. Tiba-tiba perempuan itu berteriak. Dia tak boleh nak menahan. Dia tak boleh nak menghalang lah isteri dia ataupun perempuan di sini sebut. Dia tak dapat, dia tidak mampu untuk menahan. Kerana dia pengsan pada ketika dia sedar gitu-gitu, dia tak mampu. Bila dia sedar, falamma afaqa, dia pun kata, aku berlepas diri daripada orang yang Muhammad SAW berlepas diri daripadanya. Sesungguhnya Rasulullah SAW berlepas diri daripada saliqah, haliqah dan syaqah. Berlepas diri daripada orang yang berteriak dengan mengangkat suara, orang yang haliqah dan syaqah. Haliqah itu ada beberapa makna, antara yang masyhurnya ialah yang cukur kepala. Syaqah yang mengoyak baju. Jadi ini budaya Arab jahiliah lah. Kalau sedih sangat tu, kematian suami dia cukur kepala dia, nak menyatakan kesedihannya. Dia koyak baju dia, begitu, dan bertempik-tempik. Jadi kata dia ini kira-kiranya bercanggah dengan hadis-hadis ini. Saya kurang bersetuju dengan pendapat pengarang ni. Saya lebih bersetuju dengan pengarang Badlul Majhud. Sebab dia kata di sini, itulah yang saya ambil. Da'hunna li'anna buka'ahunna lam yablugh haddan niyaha.
Inilah yang saya ambil. Ini lebih sesuai. Lebih sesuai. Iaitu Nabi kata, biarkan mereka. Kenapa Nabi kata begitu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membiarkan mereka menangis kerana ia tidak sampai ke peringkat meratap. Walaupun bunyi juga, tak apa lagi kalau macam tu. Bukan soal dia belum mati lagi, tak apa begitu. Kalau lepas mati begitu tak boleh. Tak. Lepas mati pun sama juga. Kalau sekadar itu tak termasuk dalam istilah meratap, masih tidak mengapa. Mengalir air mata saja tanpa suara pun boleh. Masih boleh lagi. Bunyi suara, esokkan bunyi pun masih boleh lagi sebenarnya. Berdasarkan hadis ini. Jadi ia tidak bercanggah dengan mana-mana hadis sebenarnya. Kalau ada macam pengarang tadi, dia nampak begitu, itu apa yang dia nampak lah. Tapi bagi saya tak nampak begitu. Saya setuju dengan pengarang Badrul Majhud. Sebab dia kata Nabi membiarkan mereka menangis kerana ia tidak sampai ke peringkat meratap. Kalau yang tak boleh itu meratap. Sebelum mati, selepas mati, memang tak boleh meratap itu. Apabila sudah pasti, maka janganlah ada seorang pun wanita yang menangis. Itu kena pasti, kata dia. Ni tak mati lagi, kata dia tak mati. Kalau sudah pasti dia sebut. Jadi sahabat tu keliru. Sudah pasti tu apa maksudnya? Sudah pasti tu maksudnya meninggal dunia lah. Kalau sudah mati, baru tak apa nak menangis. Ni apa menangis dia? Tak mati lagi. Kalau menangis, sekadar itu pun tak apa menangis. Tapi menangis dengan arti menangis, meratap, itu tak boleh. Jangan ada sesiapa pun. Itu maksud yang Nabi larang ni, meratap itu. Ataupun menangis tu kuat sangat, bertempik. Sampai ke peringkat bertempik. Itu tak boleh lah. Itu dilarang. Jadi memanglah. Tapi zahirnya nampak kalau sebelum tu tak apa begitu. Kalau selepas menangis bunyi suara kuat sikit pun tak boleh. Bukan begitu maksudnya. Selepas mati pun ada suara sedikit, bunyi esokan ke bunyi suara itu masih dimaafkan lagi, tak apa lagi. Masih tak apa lagi. Yang dilarang sebenarnya ialah angkat suara tinggi sangat. Meraung, kita kata meraung, itu tak boleh. Ataupun meratap-ratap sambil-sambil meraung tersebut macam-macam. Itu meratap namanya. Atau berbiji sabak. Orang dahulu, zaman-zaman dahulu kata dia berbiji sabak. Mereka bertanya, apakah sudah pasti? Itu wahai Rasulullah, baginda bersabda meninggal dunia. Maknanya ini pensan baru, dia bukan mati lagi. Mereka itu ingat bila Rasulullah SAW beristirja, itu mana matilah. Jadi perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan tidak semestinya istirja itu apabila mati. Kalau tak mati lagi, berlaku sesuatu yang mencemaskan, apa-apalah, boleh. Kita kata begitu. Ia tidak khusus dengan bila mati saja, tidak. Ini buktinya. Baiklah, anak perempuannya berkata, anak perempuannya dalam syarah-syarah pun tak ada sebut, tidak diketahui namanya, apa namanya. Tapi anak perempuan dialah berkata, demi Allah, sesungguhnya aku memang berharap engkau menjadi orang yang mati syahid. Jadi anak tu mengharapkan ayah dia ni kalau boleh mati syahid. Kalau nak mati syahid. Tiba-tiba dah macam ni, tak pergi berperang, mati sakit begitu ya. Dia macam menyatakan kekecewaannya lah sedikit. Harapan dianya kalau ayah dia nak mati syahid. Sesungguhnya engkau telah pun menyiapkan segala peralatan perangmu. Jadi anak dia ni tahu ayah dia tu memang dah siap peralatan perang untuk nak pergi berperang. Siap dah. Tiba-tiba mati dengan tidak pergi berperang. Jadi anak dia macam kecewa sedikit lah kalau mati tu. Begitu orang di zaman tu, sahabat-sahabat ni, mereka anggap mati syahid itu suatu kemuliaan, suatu yang dicita-citakan. Sebab ada kelebihannya besar daripada mati biasa tu. Tak suka kalau mati biasa.
Kalau mati syahid itu suka. Suka sebab apa? Sebab orang yang mati itu dapat banyak kelebihan istimewa. Gitu. Ini menunjukkan ajaran Islam itu begitu masuklah, meresap dalam jiwa dan fikiran dia tu. Sahabat ini, lelaki ke perempuan ke sama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tetapi apa yang berlaku ni memberi maklumatlah, ilmu tambahan kepada kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah azza wa jalla telah memberikannya pahala sesuai dengan niatnya. Jadi kalau dia dah berniat begitu, dia dapat juga pahala itu. Tak payah susah hatilah, tak payah risaulah. Allah SWT bagi pahala ni mengikut niat seseorang. Bahkan ada dalam hadis, niyatul mu'min khairun min amali. Niat seseorang mukmin itu lebih baik lagi daripada kerja dia, amal dia. Sebab kalau dia amal, jelas dah setakat itu. Mungkinlah ada kekurangan, manusia ni buat tak sempurna apa-apa pun biasanya. Tapi kalau yang dia niat tu kalau boleh nak paling sempurna lah. Sebab itu kata lebih baik kadang-kadang niat. Dengan sebab itu kita kena pasang niat yang baik ni dalam hidup kita. Kena pasang niat. Kalau kita mampulah, kalau tidak jadi angan-angan pula, angan-angan mak jening pula. Kalau kita memang mampu, kita memang boleh buat. Dalam keadaan yang paling sempurna, kalau kita nak, kalau ada cukup peralatannya, persiapannya, kita boleh buat. Kalau macam tu, memang Allah SWT kira seperti dah buat. Walaupun kita tidak dapat menyempurnakannya. Katakanlah kita menulis. Niat baik-baik. Kemudian kalau tak siap pun Allah SWT kira siap tu. Kira siap. Itu kelebihannya. Kalau kita ada apa-apa lagi lah kelebihan lagi, kita nak buat. Niat. Yang penting ada niat. Niat tu memang nak buat sungguh lah. Bukan kita berurusan dengan Allah, Allah tahulah. Apakah kamu anggap sebagai mati syahid? Jadi sehingga kamu risau sampai begitu tu, apa kamu anggap sebagai sebab mati syahid ni? Mereka berkata terbunuh di jalan Allah lah. Setakat itulah baru mereka tu faham pada ketika itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mati syahid, yang ini sebab mati syahid selain terbunuh di jalan Allah, ada 7 lagi. Jadi kira-kiranya ayahmu ni termasuk dalam salah satu daripada yang 7 tu. Kira-kiranya begitulah. Jadi dia dapat syahid juga. Kemudian dia ada niat dia tu. Niat dia tu memang nak mati berperang lah kira-kiranya. Nak mati dalam perang. Kalau dia tak dapat, tidak berlaku pun, mana Allah SWT bagi dah itu. Kalau tak ada niat tu pun kira-kira je. Kalau mati dengan salah satu daripada yang disebut ni, 7 perkara ni, 7 keadaan ini, mati syahid juga namanya. Cuma itu orang kata dalam istilah ulama kita, syahid akhirat. Dia ada 3 macam syahid. Syahid akhirat, syahid dunia akhirat. Syahid akhirat, inilah yang Nabi SAW sebut. 7 ni. Yang disebut di sini 7. Ada sebut lagi dalam hadis-hadis yang lain lebih lagi daripada itu. Itu syahid akhirat ni semua. Mana dia dapat pahala orang mati syahid. Tidaklah sempurna seperti orang mati syahid, tetapi bentuk-bentuk sifat-sifatnya adalah sebahagian daripadanya itu dia dapat juga. Di akhirat besok. Tapi tidak dipanggil syahid dunia. Syahid dunia akhirat ni macam mana? Dalam dunia memang dia mati dalam perang, di medan perang. Dan dengan sebab itu, hukum orang mati syahid bila mati berlaku kepadanya. Iaitu dia tidak dimandikan, mengikut jumhur ulamanya tidak disembahyangkan dan dikebumikan dengan pakaian dia tu yang dia pakai tu. Gitu, tak ada kafan. Itu syahid dunia. Akhirat lah. Dunia tu kita tahulah sebab kenapa dipanggil syahid dunia.
Sebab kita tahu itu dia pergi berperang. Perang tu dengan orang kafir. Dia orang Islam, perang dengan orang kafir untuk menjaga agama. Kita tahu, kita kira dia sebagai syahid dunia. Dalam dunia, kita layan dia sebagai orang mati syahid. Maknanya kita tidak mandikan dia, kita tidak sembahyangkan dia, kita tidak kafankan dia. Dunia. Kita tak tahu dunia akhirat. Tapi di sisi Allah, orang yang mati syahid dunia akhirat ni, perang mati syahid dalam medan tadi seperti tadi, lepas tu di sisi Allah, dia memang ikhlas. Memang ikhlas. Allah tahu dia memang ikhlas. Jadi di akhirat besok, bila dia mati saja, di alam barzakh pun dia dah dapat dah nikmat-nikmat orang yang mati syahid. Dah dapat dah. Itu syahid dunia akhirat. Syahid dunia, kita manusia ni biasa ni, bila dia mati dalam perang dengan orang kafir itu, kita kebumikan dia tanpa disembahyangkan, tanpa dimandikan, dan tanpa dikafankan. Gitulah kita buat seperti orang mati syahid. Kita tak tahu sebenarnya di sisi Allah macam mana. Sebab itu dikatakan syahid dunia. Sebab ada juga orang yang munafik, ada juga orang yang tidak ikhlas, ada niat yang tak betul, tak cukup syarat, tak kena syarat. Dia mati syahid juga, zahirnya dunia. Orang tidak mandikan dia, tidak sembahyangkan dia juga. Tetapi di sisi Allah tidak. Sebab itu dia kata syahid dunia sahaja. Bukan syahid dunia akhirat. Syahid dunia akhirat ni kalau mengambil kira ilmu Allah lah. Kalau di sisi Allah dia tu orang yang benar-benar syahid, cukup syarat, syahid dunia akhirat lah maksudnya. Baik. Iaitu orang yang meninggal kerana ta'un. Kerana diserang ataupun kena ta'un. Penyakit ta'un. Ini wabak lah. Bukan ta'un itu ta'un yang kita maklum itu saja, tidak. Segala penyakit berjangkit, penyakit yang umum, orang ramai kena, dan sukar nak mengelak. Biasanya bawa matilah dalam masa yang hampir, dalam masa yang sekejap, tak lama, sehari dua mati, begitu. Ini syahid, Nabi kata satu syahid. Orang yang mati tenggelam, yang ni lemas, syahid. Dan seterusnya. Jadi kita ada di sini, tadi saya dah sebut dah di permulaan tadi, ta'un itu pun kalau cukup syarat lah. Kalau tidak cukup syarat, tidak jadi syahid. Syahid akhirat pun tidak. Bahkan jadi mungkin bunuh diri. Mungkin dikira sebagai bunuh diri. Mungkin mencampakkan diri dalam kebinasaan. Sedangkan itu dilarang oleh Allah SWT. Maknanya dia kena tu dalam keadaan dia melakukan sesuatu yang haram. Itu tak dapat, tak jadi syahid. Tak jadi syahid. Ni Allah tahulah. Jadi dia tu macam mana. Kita pun mungkin tengok boleh tahu juga tak cukup syarat. Berjalan rata riti, pergi sana, pergi sini, dah orang larang, dah tak boleh ni, berjakit. Dia pergi juga. Jadi kena COVID misalnya. Kena COVID tu kerana kecuaian dia. Tidak jadi syahid. Kalau macam syahid ni kalau cukup syarat. Cukup syarat. Dah jaga dah, kena juga. Itu maksudnya. Orang yang mati tenggelam ataupun lemas, syahid. 146. Dengan syarat ia tidak dengan sengaja mencampakkan dirinya supaya tenggelam atau lemas. Itu syaratnya. Kalau tidak ada syarat ni, tak boleh. Tak jadi syahid. Siapa nak tahu? Allah tahulah. Kita ni cuma tengok alamat saja. Tengok orang terjun daripada jambatan yang tinggi tu. Dia tu tak pandai berenang, tak pandai apa. Terjun tu kira-kiranya bunuh diri. Kalau bunuh diri macam tu, itu tidak syahid. Tenggelam lemas, tak syahid. Syahid ni kalau cukup syarat. Kalau begitu bukan syahid namanya, tetapi bunuh diri. Begitu juga kalau dia tu pergi duduk main-main tempat dalam, dia tu tak pandai berenang, lemas, itu tidak syahid. Syahid ni dia tu cukup
syarat dia, tapi mati juga. Dah pakai dah pelampung tu, jaket tu, dah pakai dah, tapi lemas juga. Memang dia tidak pandai berenang, tapi dah pakai dah pelampung tu, lalu lemas, tenggelam dia, mati. Itu baru syahid. Oh, Islam pula. Kalau tidak Islam tak jadi. Itu kata kena cukup syarat. Orang yang mati kerana sakit radang selaput dada, zatul jam, syahid. Ini radang selaput dada, ini adalah terjemahan bagi perkataan zatul jam. Ia menurut para ulama berarti sejenis penyakit di mana naik bisul atau barah di bahagian dalam lambung, bahagian dada, lambung seseorang. Ini tak terbaiki, ya. Dia kemudiannya pecah di dalam. Dia tak keluar sebelah luar ni, tak, dalam. Orang yang mengalami penyakit ini jarang sekali selamat. Ini zatul jam. Antara tandanya ialah demam yang berterusan, batuk-batuk, sesak nafas, dan kesakitan yang menyucuk-nyucuk. Wanita didapati lebih banyak menderita penyakit ini berbanding lelaki. Ini mengikut apa yang disebut oleh ulama, itulah. Tapi kalau penyakit-penyakit lain selain daripada itu yang begitu teruk di bahagian dada tu, gini sifatnya, walaupun tidak nama zatul jam, itu pun termasuk jugalah apa-apa penyakit lah. Kira-kira begitu. Cuma Nabi yang Nabi sebut begini tu ialah yang biasa berlaku di zamannya. Dan ramai juga orang kena penyakit ini teruk lah, kira-kira di zaman itu. Yang popular, yang biasa berlakunya, begitu. Nabi sebut yang itulah. Bukan bermakna kalau nama lain tidak, sama je, syahid juga. Orang yang meninggal kerana sakit perut, syahid. Seperti cirit-birit, busung, seguguk, memulas perut, barah di mana-mana bahagian di dalam perut. Tapi syaratnya di dalam perut lah, bukan tempat lain, sakit perut. Kalau tadi sakit bahagian dada, ni sakit bahagian perut. Macam-macam lah penyakit tu. Mungkin yang namanya kita tak tahu lagi, tidak biasa lagi, didengar oleh orang zaman sekarang, tak kira lah, asalkan sakit perut dan menyebabkan mati, menyebabkan kematian. Gitu. Kalau sakit perut tak mati, tak ada lah, tidak jadi syahid lah. Syahid ni kalau mati, kalau mati. Cirit-birit itu pun, itu gejala lah, kita kata gejala kepada macam-macam penyakit dalam perut tu boleh berlaku. Itu termasuklah, tak kira lah apa nama penyakit itu. Orang yang mati kerana terbakar, syahid. Terbakar ni mana hangus lah. Hangus rumah dia, dia ada dalam rumah tu. Tak berjaya keluar, mati begitu. Kerana kebakaran lah. Itu pun syahid juga. Maksudnya syahid akhirat. Orang yang meninggal kerana ditimpa runtuhan, syahid. Sama juga. Tapi macam kita kata tadilah, setelah cukup sebab-sebabnya. Dan wanita yang meninggal dalam keadaan hamil juga syahid. Di sini kita ada nota 149. Di sini agak banyak. Saya dah baca dah juga, banyak dah. Saya nak orang lain lah pula baca. Silakan. Siapa nak baca di sini? Saya macam mana? Silakan. Ni siapa? Ali Hanifah. Ali Hanifah, silakan. 149. Di dalam nuskhah cetakan Mesir tersebut, perkataan syahidah di sini bukan syahid. Ni kan dalam ni. Sekejap Ali, sekejap. Cuba tengok ni teks asalnya. Wal mar'atu tamutu bijum'in syahidun. Ni syahidun di sini. Kalau yang di lain tu okey, tak apa, syahidun betul. Yang di sini dalam nuskhah cetakan Mesir, syahidah. Sebab al-mar'ah ni wanita, jadi lebih sesuai itu. Tapi kalau sebut syahidun pun memang berdasarkan nuskhah lain, memang syahidun. Syahidun juga. Dia kira pangkat lah tu. Tak kira sangat lafaz dia muannas muzakkar tu, tak kira, dia kira satu pangkat. Begitu. Baik.
Teruskan Ali. Terdapat beberapa pandangan ulama berkenaan dengan rangkaian kata wal mar'atu tamutu bi jum'ain yang tersebut di akhir hadis ini. Antaranya ialah pertama, wanita yang meninggal dalam keadaan hamil. Kedua, wanita yang mati ketika bersalin walaupun anaknya selamat. Ketiga, wanita yang mati ketika bersalin dan anak yang dikandungnya juga mati. Keempat, wanita yang meninggal sebelum berkahwin dan ia masih anak dara. Kelima, wanita yang meninggal di Muzdalifah. Pendapat kelima ini bagaimanapun dianggap salah oleh sekian ramai ulama. Sebab di Muzdalifah tu jam'in dia sebut. Salah satu nama Muzdalifah jam'in. Ini bukan jam'in, jum'in. Tapi ada juga di setengah-setengah ulama ahli bahasa tu dia kata jam'in pun boleh juga di sini. Di situ kalau jam'in tu boleh jadi keliru lah. Perempuan yang mati di Muzdalifah sesoalnya. Tapi ramai ulama kata kalau dengan makna itu salah, tak betul. Ini bukan itu yang dimaksudkan. Walaupun jam'in, kalau kita kata jam'in itu salah satu nama Muzdalifah. Muzdalifah tu orang sebut juga jam'in. Tetapi di sini kita tak boleh pakai dengan makna itu. Itu salah lah. Cuma sekadar sebut sahaja. Ada juga yang menyebut begitu. Sekadar itu sahaja. Seterusnya, Ali. Kedudukan hadis ke-3109 sahih. Selain Abu Dawud. Sekejap. 3,000 bukan 3,109 ni, 3,111 sekejap. Kita copy. Ni silap ni. Sebab saya copy di tempat lain. 3,111 itu yang betul. Silakan. Kedudukan hadis ke-3111 sahih. Selain Abu Dawud, ia diriwayatkan juga oleh An-Nasa'i, Ibnu Majah, Malik dan Ahmad. 7 macam orang yang tersebut ini dikatakan syahid kerana beberapa sebab berikut. Pertama, mereka juga mendapat sebahagian daripada kemuliaan dan kelebihan yang diperolehi orang yang mati syahid kerana terbunuh di jalan Allah. Kedua, sekejap ya. Dikatakan mati syahid tu dari segi dia dapat apa? Balasan tu jenis balasan yang diberikan kepada orang yang mati syahid sebenar. Itu sebab dikatakan syahid. Sebab dia mendapat ganjaran itu dari jenis itu. Sebab ganjaran ini kan, ganjaran dalam dunia ni pun begitu. Ada ganjaran dalam bentuk duit, ada ganjaran dalam bentuk barang, benda-benda, ada ganjaran macam-macam, tak sama. Jadi maknanya ganjaran yang diberikan kepada orang mati syahid sebenar tu dari jenis itu. Walaupun tak sama, walaupun jenis itu. Misalnya kita kata duit. Duit dolar Amerika pun duit juga. Duit dinar Kuwait dan lain-lain, itu pun duit juga. Duit kita kata Kemboja, duit juga. Adakah sama nilai? Tak sama. Tapi jenis duit lah. Begitu. Kita itu setengah-setengah ulama dia faham begitu. Walaupun tak sama nilainya, tapi jenis tu. Jenis tu, bukan jenis lain. Begitu. Teruskan yang kedua. Kedua, mereka juga dikatakan syahid kerana ada keserupaan dengan orang yang mati syahid sebenarnya di segi pertama, kematiannya berlaku secara tiba-tiba. Kedua, kematian yang berlaku mendahului umur orang-orang lain yang sihat dan sebaya dengannya. Ketiga, kematian juga berlaku dalam keadaan zahirnya cukup menyakitkan dan menyayatkan hati orang-orang yang melihatnya. Dari sudut itulah ada juga yang kata kenapa dinamakan syahid? Kerana ini. Kenapa dinamakan syahid? Ini sebab-sebabnya ya. Teruskan. Ketiga,
Allah bersaksi bahawa mereka akan mendapat syurga. Keempat, para malaikat rahmat menyaksikan ketika jenazahnya dimandikan dan mereka juga membawa rohnya ke syurga. Jadi ini apa nama ni, kenapa dikatakan syahid? Syahid dengan makna masyhud. Mana Allah bersaksi bahawa mereka akan mendapat syurga. Itu syahid. Kalau orang yang belajar bahasa Arab ni, dia tahu kalau wazan fa'il selalu digunakan dengan makna maf'ul. Misalnya zabih dengan makna mazbuh. Sama juga di sini syahid dengan makna masyhud. Kenapa dinamakan syahid? Kerana Allah bersaksi bahawa mereka akan mendapat syurga. Masyhudlah dengan makna masyhud. Para malaikat rahmat juga menyaksikan ketika jenazahnya dimandikan. Jadi masyhud juga. Mana dihadiri, kematiannya tu dihadiri oleh malaikat rahmat. Ketika dia dimandikan dan seterusnya, mereka membawa ruhnya ke syurga. Itu sebab dikatakan syahid. Teruskan lagi. Kelima, mereka dapat menyaksikan kemuliaan dan balasan istimewa yang disediakan oleh Allah untuknya di syurga. Teruskan. Bagaimanapun hukum untuk mereka di dunia tidak sama dengan orang yang mati syahid di medan perang demi mempertahankan agama Allah, syahidul ma'rafah. Kerana ia tidak dimandikan, tidak disembahyangkan menurut sebahagian ulama, dan dikebumikan dengan pakaian yang dipakainya sahaja tanpa perlu dikafankan lagi. Sedangkan semua mereka yang disebut sebagai syahid selainnya tetap perlu dimandikan, disembahyangkan jenazahnya dan dikafankan seperti biasa. Demikianlah 7 macam orang disebut sebagai syahid oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini, selain orang yang mati syahid di medan perang kerana berperang dengan orang-orang kafir. Berdasarkan beberapa hadis sahih yang lain, terdapat beberapa macam lagi orang yang mati dikatakan syahid. Antaranya ialah apa yang disebut di dalam hadis-hadis di bawah ini. Pertama, Suwaid bin Muqarrin berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qutila duna mazlamati fahuwa syahidun." Bermaksud, orang yang terbunuh dalam usaha melepaskan dirinya dari dizalimi adalah orang yang mati syahid. Hadis riwayat An-Nasa'i, At-Tabarani dan lain-lain. Kedua, beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antaranya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail dan Abdullah bin Amr bin Al-As, meriwayatkan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, Man qutila duna malihi fahuwa syahidun." Seterusnya, ni ada beberapa lagi. Teruskan. Bermaksud, orang yang terbunuh kerana mempertahankan harta bendanya adalah orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari, Ibnu Hibban, Ibnu Majah, At-Tabarani dan lain-lain. Ketiga, Ibnu Abbas dan lain-lain meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u yamutu ala firashi fi sabilillah syahid." Bermaksud, orang yang meninggal di jalan Allah di atas tilamnya sekalipun adalah orang yang mati syahid. Hadis riwayat At-Tabarani. Itulah antara hadis, beberapa hadis, ada banyak lagi hadis sebenarnya kalau kita tengok dalam kitab-kitab. Apa yang saya tidak sempat tulis di sini ialah tak sempat tadi saya tulis tentang pengajaran hadis itu, pengajaran intisari
yang kita dapat daripada hadis itu. Antaranya yang disebutkan dalam kitab ni Al-Manhalul Azbul Mawrud. Boleh saudara-saudara lihat ni. Nampak ke tidak kitab ni? Nampak mana ni? Nampak cuba tengok, saya baca ni Fiqhul Hadis. Dia buat dengan nama tajuk Fiqhul Hadis. Hadis ini menunjukkan ziarah orang sakit itu memang disyariatkan. Memang agama kita menganjurkan ziarah orang sakit. Kalau kita tengok hadis ni kan, Rasulullah pergi ziarah sahabatnya, iaitu Abdullah bin Thabit itu, dia pergi ziarah orang sakit. Yang keduanya, masyru'nya istirja'. Ketika dah tak ada harapan lagi, orang sakit tu akan hidup. Itu. Maknanya bila orang sakit misalnya pensan ke, ataupun kita tak ada harapan lagi dia akan hidup, memang boleh disyariatkan kita beristirja', mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maknanya kita dapat faham daripada hadis ni lah, Nabi SAW sendiri beristirja'. Padahal tidak mati lagi, tak mati lagi pada ketika itu. Yang ketiga, elok kita memuji orang yang, kalau orang tu nak mati, nak menenangkan orang yang dekat-dekat dia, keluarga dia tu, elok kita puji dia. Kalau ada sesuatu yang patut puji, dan kita, menyatakan kita yang ziarah ni, yang mengunjungi dia ni, memang suka kalau dia ni terus hidup. Bukan kita menyatakan kita suka dia mati, tidak. Tidak begitu. Ini pengajaran yang kita dapat daripada hadis ni juga. Sebab Nabi SAW kata, takdir mengalahkan kami. Gitu. Takdirmu mengalahkan kami. Lepas tu sebab apa? Sedangkan kami nak kalau boleh engkau hidup lagi. Ada seterusnya, keharusan mengangkat suara ataupun menangis dengan ada suara lah, mengeluarkan suara pada ketika seseorang yang hampir mati. Dia kata, kau dah tahu dah, kita dah bincang dah sebelum ni. Mana bagi dia itu tak boleh. Tak boleh juga. Tapi kalau bagi saya memang boleh sebelum mati, selepas mati pun boleh. Tapi kalaulah orang sakit tu dia masih sedar lagi, kita jangan buat begitu, sebab itu akan meresahkan dia. Dia akan berasa, betul-betul dia nak mati ni agaknya. Kira-kira ni menangis dah kiri kanan ni. Kalau boleh kawal lah perasaan itu. Tapi kalau dia dah tak sedar, dan kita tak boleh kawal perasaan kita sehingga kita menangis dengan keluar suara sedikit, itu tak apa, selagi tidak termasuk dalam meratap. Jadi di sini berdasarkan apa yang pengarang difaham, kalau selepas mati tak boleh menangis macam tu pun. Seterusnya, antara pengajaran yang kita dapat daripada hadis ini juga, seseorang manusia itu diberi pahala sesuai dengan niat dia untuk melakukan sesuatu kebaikan. Walaupun dia tidak melakukannya, dia dah dapat pahala tu. Itu yang keempat, yang keempat ke yang kelima. Dan seterusnya, kelebihan orang yang mati dengan sebab terkena ta'un ataupun mana-mana daripada apa yang tersebut dalam hadis ini. Orang yang mati dengan sebab-sebab yang disebutkan dengan jelas dalam hadis ini, dia ada kelebihannya yang tersendiri. Iaitu Nabi SAW menyebutnya sebagai orang yang mati syahid juga. Walaupun tentu sekali tidak samalah dengan orang yang mati syahid sebenarnya. Tetapi ciri-ciri yang ada pada orang mati syahid itu dari sudut ganjaran pahalanya ada juga kepada dia. Walaupun tidaklah sepenuhnya seperti orang yang mati syahid sebenarnya. Itulah antara yang disebutkan di sini. Jadi saya rasa setakat itulah dulu untuk malam ni, kita habis dah nota. Wallahu a'lam. Mungkin ada kemusykilan ke setakat ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Saya nak tanya, kalau seseorang tu dia mati syahid, salah satu daripada 7 yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni, Ya. tapi sebelum dia meninggal tu dia ahli maksiat,
ataupun dia tidak bertakwa, dia tak semaya, ataupun kalau perempuan tu dia tak tutup aurat, kira dia dapat juga ke pahala syahid tu Maulana? Itu saja, terima kasih. Ya, setengah-setengah ulama kata dapat juga. Dan Nabi sebut gitu, dapatlah. Asalkan dia Islam. Cuma dari segi darjat dia tentu sekali tak sama lah kan. Tetapi dari segi pangkat tu, gelaran tu, dia dapat juga. Cuma syarat dia Islam sajalah. Dan tadilah dia tidak mudah-mudah, dia tidak mendedahkan diri dia. Cukup syarat tadi, asalkan begitu. Maka dia dapat juga. Dengan sebab maksiat tu, dosa dia suku. Tapi gelaran tu dia dapat juga. Walaupun tentu sekalilah kita kata tidak sama dengan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang taat, tentu sekali tidak sama. Gitulah. Ada lagi yang lain? Silakan. Waalaikumsalam. Nak tanya yang hadis yang nombor 3 tu, iaitu orang yang hadis yang nombor 3. Hadis nombor Iaitu, 3. yang ni lah, yang last kali tu, yang apa dia, Ni. Abbas. Orang yang meninggal atas jalan Allah, di atas kaki tilam itu. Ya. Ini boleh dikaitkan dengan sahabat Rasulullah SAW, Khalid Al-Walid. Dan satu lagi soalan, adakah hadis yang menyatakan Rasulullah SAW ni menyuruh umatnya supaya berniat atau bercita-cita untuk mati syahid? Itu saja. Ya, memang begitulah maksudnya. Terutamanya orang yang pergi berperang kan. Bukan betul-betul ketika bertempur tu dia mati. Tapi semasa tu lah. Semasa dia pergi tu. Dia kira syahid juga. Tapi itu tidak syahidul ma'rakah. Syahidul ma'rakah dia betul-betul ketika berlawan tu. Dan mati dengan sebab kena. Ketika tu. Itu baru syahidul ma'rakah. Jadi selain daripada tu, syahid juga namanya. Tapi bukan syahidul ma'rakah. Jadi kita panggil syahid juga. Ataupun memang dia ni bila-bila masa saja kalau diseru untuk pergi berperang, dia di rumah dia. Macam yang disebut tadi Khalid bin Al-Walid, dia termasuk juga di sini. Tapi Khalid bin Al-Walid tetap sedih juga sebab bagi dia kalau mati betul-betul di tengah medan perang itu lain. Itu menunjukkan syahidul ma'rakah itu berbeza daripada syahid-syahid yang lain. Tetap begitulah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Anda dan sahabat-sahabat semua. Ya. Nak tanya hadis, kalau kita tengok bahagian akhir hadis tu kan. Ya. Bila Nabi menyebutkan 7 golongan tu, Nabi sebut 1 syahid, 2 syahid, 3 syahid, 4 syahid sampai 7 lah. Nabi tak sebut 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 semua syahid. Jadi di situ ada perbezaan, ada perbahasan tak dari segi Nabi sebut setiap satu tu syahid, setiap satu tu syahid. Dengan Nabi tak rangkumkan semua sekali syahid. Sebenarnya kalau dia rangkumkan semua sekali pun boleh. Tapi dengan dia sebut setiap satu ni dia sebut syahid, itu lebih menguatkan lagi. Maksud taukid juga lah. Memberi makna taukid lah. Memberi makna taukid lagi. Di situ. Berbeza kalau dia sebut secara terkumpul. Semua mereka itu syahid. Yang ni, cara macam ni lebih kuat lagi. Lebih meyakinkan lagi. Begitulah maksudnya. Ada beza, memang ada beza. Sedikit lah ada beza. Assalamualaikum Maulana. Satu soalan. Ya. Okey, berkenaan dengan yang mati syahid ni tidak disembahyangkan. Menurut sebagian ulama, adakah larangan sembahyang kepada orang yang syahid ini hukumnya haram atau macam mana? Macam mana? Ada disebut sini kerana syahid ni tak dimandikan, tak disembahyangkan dan tak dikafan. Dalam nota tu. Dalam nota. Ya. Muka surat 57 tu kan? Ya. 57. Ya, betul. Dia begini, ada khilaf di kalangan ulama. Sebab itu saya buat dalam kurungan begitu. Tidak sepakat ulama. Tapi jumhur ulama mengatakan memang tidak disembahyangkan. Kalau mazhab Hanafi contohnya, ramai lagi yang lain-lain, tapi tidak jumhur lah. Dia kata disembahyangkan. Cuma tidak dikafankan, tidak dimandikan.
Tapi disemayangkan juga. Ada khilaf lah di situ. Maksudnya yang tidak menyembahyang kalau perbuatan dilarang menyembahyang tu membawa maksud haram disembahyang ke lah Maulana, begitu ya? Begitulah, tapi masih khilaf lah kalau bahagian Masih. itu. Baik. Terima kasih Maulana. Sama. Rasanya setakat itulah dulu kok malam ni. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.